Objektif kajian yang pertama untuk mengkaji tujuan air diciptakan, yang kedua untuk mengkaji kewujudan air di bumi, dan yang ketiga untuk mengkaji hukum penggunaan air banjir sebagai alat berwuduk. Persoalan yang pertama, apakah tujuan air diciptakan? Yang kedua, bagaimanakah wujudnya air di bumi? Yang ketiga, adakah air banjir sah digunakan untuk berwuduk? Objektif pertama, tujuan air diciptakan, manfaat dan kegunaan air. Berdasarkan firman Allah, Surah Fussilat ayat 39, yang bermaksud, dan di antara tanda-tanda kekuasaannya, engkau melihat bumi kosong sepi dalam keadaan kering dan tandus, maka apabila kami menurunkan hujan menimpanya, bergeraklah tanahnya serta suburlah tanamannya. Sesungguhnya Allah yang menghidupkan sudah tentu berkuasa menghidupkan makhluk-makhluk yang telah mati. Sesungguhnya Ia Maha Kuasa atas tiap-tiap sesuatu. Berdasarkan tafsir Ibnu Katsir, dan sebagai tanda-tanda kekuasaannya yang menunjukkan akan kekuasaannya yang mampu menghidupkan orang-orang yang telah mati, bahawa kamu melihat bumi itu kering tandus, yakni tidak ada tanamannya, bahkan tandus dan kering. Maka apabila kami turunkan air di atasnya, nescaya ia bergerak dan subur, mengeluarkan semua tanamannya yang beraneka ragam dan buah-buahannya. Manfaat air kepada setiap makhluk. Air bagi manusia adalah untuk keperluan harian, kebersihan diri, mengairi sawah pertanian dan kegiatan pengangkutan. Air bagi haiwan pula adalah untuk keperluan diri dan habitat sesetengah haiwan. Manakala air bagi tumbuh-tumbuhan adalah untuk membantu proses fotosintesis perbuatan makanan dan mendorong proses respirasi tumbuh-tumbuhan. Kesimpulannya, ini dapat menunjukkan bahawa air merupakan kepentingan dalam kehidupan semua makhluk di bumi. Selain itu, air diperlukan untuk menjalani hidup dengan lebih sihat. Objektif kedua, kewujudan air di bumi. Bagaimanakah air diwujudkan? Berdasarkan firman Allah, Surah Al-Baqarah ayat 74, yang bermaksud, kemudian setelah itu, hati kamu juga menjadi keras seperti batu, bahkan lebih keras lagi. Padahal di antara batu-batu itu, sungguh ada yang mengalir sungai-sungai daripadanya. Dan di antaranya, sungguh ada yang terbelah, lalu keluarlah mata air daripadanya. Dan di antaranya, sungguh ada yang meluncur jatuh kerana takut kepada Allah. Dan Allah tidak sekali-kali lengah daripada apa yang kamu kerjakan. Berdasarkan kitab tafsir Ibnu Katsir, kekerasan hati mereka sama dengan batu yang mustahil dapat menjadikan lunak, bahkan lebih keras lagi dari batu. Kerana sesungguhnya di antara bebatuan terdapat batu yang dapat mengalirkan mata air darinya hingga membentuk sungai-sungai. Di antaranya lagi, ada yang terbelah lalu keluarlah mata air darinya sekalipun tidak mengalir. Dari sudut sains pula, ia terjadi daripada batu-batu asteroid yang menghentam bumi. Menurut Peter Busak dari Arizona State University, di dalam jurnal Geophysical Research tahun 2018 mengesahkan teori tersebut. Saintis bersepakat bahawa hentaman meteor membawa air yang banyak ketika kejadian awal bumi. Dan ini telah membawa kepada pengumpulan air yang banyak di muka bumi. Teori ini dapat dibuktikan apabila wujudnya elemen kumpulan hidroksil di dalam air dan juga di dalam asteroid itu sendiri. Secara keseluruhan, menurut teori sains dan juga pandangan Islam tentang kewujudan air di muka bumi datang dari batu-batu asteroid yang mengandungi komposisi air di dalamnya. Ini mampu mengairi sungai-sungai dan menyebabkan pengumpulan air yang banyak di muka bumi.
maka semua hidupan di muka bumi dapat berjamin kelangsungan hidup. Objektif ketiga, hukum penggunaan air banjir sebagai alat berwuduk. Berdasarkan firman Allah dalam surah Al-Anfal ayat ke-11 yang membawa maksud, ia menurunkan kepada kamu hujan dari langit untuk mensucikan kamu dengannya. Menurut Al-Syekh Dr. Muhammad Al-Zuhaini, sekiranya air berubah pada warna, bau dan rasanya, sama ada disebabkan oleh lamanya menetap, disebabkan debu, tanah, lumut, tanah kibrit dan kesemua yang susah untuk dipelihara darinya, maka ia kekal suci lagi menyucikan. Adapun air tersebut telah digunakan untuk berwuduk, mandi serta menghilangkan najis, maka ia tidak lagi berada dalam keadaan suci lagi menyucikan. Banjir merupakan proses semula jadi yang boleh menjadi bencana apabila dataran banjir dan kawasan tandahan diduduki dan dibina oleh manusia. Perubahan iklim juga akan meningkatkan intensiti bencana banjir terutama di kawasan pantai timur. Malaysia tidak terlepas daripada menerima kesan banjir akibat cuaca yang melampau seperti hujan lebat. Secara keseluruhan, menurut Datuk Seri Dr. Zulkifli Muhammad Al-Bakri, penggunaan air banjir bagi tujuan berwuduk adalah dibolehkan sekiranya tidak ditemui bekalan air bersih dan mutlak ketika itu, menerusi portalnya iaitu Maktabah Al-Bakri. Kesimpulannya, air banjir dapat digunakan untuk bersuci selagi tidak bercampur dengan najis atau bercampur dengan najis tetapi najisnya tidak mengubah alami air atau baunya dan rasanya. Secara keseluruhan, satunya khazanah alam yang tidak ternilai harganya, air menjadi keperluan semua makhluk hidup yang ada di muka bumi. Manusia mampu bertahan lebih lama tanpa makanan tetapi tidak tanpa air. Menurut pandangan Islam pula, air sangat penting sebagai saranan ibadah. Maka semua perkara yang dilakukan memang memerlukan air.